Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. InsyaAllah dapat kita dengar beberapa buah hadis mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. An Abdullah bin Ubaid ibni Umair rahmatullah alaihi qala dakhala alayya Jabir radhiyallahu anhu fi nafarin min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqaddama ilaihim khubzan wa khallan فقال كلوا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم الإدام الخل إنه هلاك بالرجل أن يدخل عليه النفر من إخوانه فيحتقر ما في بيته أن يقدمه إليهم وهلاك بالقوم أن يحتقروا ما قدموا إليهم. Hadrat Abdullah bin Ubaid bin Umair rahmatullah alaih berkata, Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu telah masuk berjumpa dengan aku bersama beberapa orang daripada sahabat Nabi. Sayyidina Jabir telah menghidangkan roti bersama cuka sambil berkata, makanlah, kerana sesungguhnya aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, sebaik-baik lauk ialah cuka. Kebinasaan bagi seseorang apabila ada saudara-saudaranya datang dan dia merasa lekeh untuk menghidangkan kepada mereka apa-apa saja yang ada di dalam rumahnya. Dan kebinasaan kepada orang-orang yang memandang lekeh apa-apa sahaja yang dihidangkan kepada mereka. Dalam satu riwayat yang lain, cukuplah untuk seorang itu dianggap buruk apabila dia memandang lekeh terhadap apa-apa yang dihidangkan kepadanya. Hadrat Abdullah bin Ubaid bin Umair rahmatullah alaih berkata, Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu telah masuk berjumpa dengan aku bersama beberapa orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Jabir telah menghidangkan roti bersama cuka sambil berkata, makanlah, kerana sesungguhnya aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, sebaik-baik lauk ialah cuka. Kebinasaanlah bagi orang yang apabila ada saudara-saudaranya datang dan dia merasa lekeh, merasa rendah diri untuk menghidangkan kepada mereka apa-apa saja yang ada di dalam rumahnya. Dan kebinasaan juga kepada orang-orang yang memandang lekeh apa-apa sahaja yang dihidangkan kepada mereka. Dalam satu riwayat yang lain, cukuplah untuk seseorang itu dianggap buruk apabila dia memandang lekeh terhadap apa-apa yang dihidangkan kepadanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yuhibbul utasa wa yakrahu tatha'ub fa idza atasa ahadukum wa hamidallah kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu an yaqulu lahu yarhamukallah wa amma at-tatha'ub fa innama huwa min asy-syaitan fa idza tatha'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a fa inna ahadakum idza tasa'aba dhahika minhu asy-syaitan. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah sukakan bersin dan dia tidak sukakan menguap. Sesiapa daripada kalangan kamu yang bersin dan dia membaca alhamdulillah, maka menjadi hak ke atas setiap orang Islam yang mendengarnya menjawab yarhamkallah. Adapun menguap daripada syaitan, oleh itu apabila sesiapa daripada kamu menguap, maka hendaklah dia menahannya semampu mungkin, kerana sesiapa yang menguap maka syaitan akan mentertawakannya. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sukakan bersin dan tidak sukakan menguap. Sesiapa daripada kalangan kamu yang bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, maka menjadi hak ke atas setiap orang Islam yang mendengarnya mengucapkan yarhamukallah. Adapun menguap daripada syaitan, oleh itu apabila sesiapa daripada kamu menguap, maka hendaklah dia menahan mulutnya
semampu mungkin, kerana sesiapa yang menguap maka syaitan akan mentertawakannya. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min 'abdin muslimin ya'udu maridan lam yakhdur ajaluhu fayaqulu sab'a marratin as'alullaha al-'azim rabbal 'arsyil 'azim an yashfiyaka illa ufiya. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa sahaja orang Islam yang menziarahi orang sakit yang belum sampai ajalnya lalu membaca doa ini sebanyak 7 kali, As'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyaka, maka pasti orang itu akan sembuh. Tetapi jika ajalnya sudah sampai, itu adalah perkara lain. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa sahaja orang Islam menziarahi orang sakit yang belum sampai ajalnya lalu membaca doa ini sebanyak 7 kali, As'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyaka, maka pasti orang itu akan sembuh. Tetapi jika ajalnya sudah sampai, itu adalah perkara lain. Terjemahan doa. Saya memohon daripada Allah yang Maha Agung, Tuhan Arasy yang besar, supaya Dia menyembuhkan kamu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahidal janazah hatta yusalla 'alaiha falahu qiratun wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratan. Qila wa mal qiratan? Qala mithlul jabalainil azimain. Wa fi riwayatin lah asgharuhuma mithlu Uhudin. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menziarahi melawat jenazah dan dia menunggu sehingga solat jenazah ditunaikan akan mendapat pahala 1 qirat. Sementara siapa yang menziarahi jenazah dan menunggu sehingga jenazah selesai dikebumikan akan mendapat pahala 2 qirat. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah pahala 2 qirat itu? Baginda menjawab, pahala 2 qirat itu ialah sama dengan 2 gunung yang besar. Dalam satu riwayat yang lain, yang kecil antara 2 gunung itu ialah sebesar gunung Uhud. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menziarahi melawat jenazah dan menunggu sehingga solat jenazah ditunaikan akan mendapat pahala 1 qirat. Sementara sesiapa yang menziarahi jenazah dan menunggu sehingga jenazah selesai dikebumikan akan mendapat pahala 2 qirat. Baginda ditanya orang, apakah pahala 2 qirat itu? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, pahala 2 qirat ialah sama dengan 2 buah gunung yang besar. Dalam satu riwayat yang lain berkata, yang kecil antara 2 gunung tersebut sebesar gunung Uhud. An Aisyah radhiyallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa syuffi'u fi. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana-mana jenazah yang disembahyangkan oleh kaum muslimin yang jumlahnya sampai 100 orang dan mereka semua mensyafaatinya, maka pasti syafaat mereka itu diterima. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana-mana jenazah yang disembahyangkan oleh kaum muslimin yang jumlahnya sampai 100 orang dan mereka semua mensyafaatinya, maka pasti syafaat mereka itu diterima. An Abdillahi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man azza musaban falahu mislu ajrih. Sayyidina Abdullah meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengucapkan takziah untuk menghiburkan hati orang yang ditimpa musibah, pasti akan mendapat pahala sama seperti pahala orang tersebut. Sayyidatina Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengucapkan takziah untuk menghiburkan hati orang yang ditimpa musibah, pasti akan mendapat pahala seperti pahala orang tersebut. Alhamdulillah, kita telah dengar beberapa buah hadis. Mudah-mudahan Allah bagi taufik dan hidayah pada kita untuk dapat kita amal dan kita sampaikan kepada kawan-kawan kita, insya-Allah. Subhanallah bihamdihi subhanallah.